Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera diucapkan kepada anda semua penonton TV3. Sekarang ini anda sedang menonton Hello Doktor bersama saya, Hawa Rizwana Rizwan. Hari ini 14 Februari 2021, hari Ahad. Pada waktu petang ini pastinya ramai dalam kalangan anda mungkin sedang berehat bersama seisi keluarga ataupun baru pulang dari tempat kerja sebab ada sesetengah negeri yang bekerja pada hari Ahad. Selamat berehat kami ucapkan dan kami doakan yang baik-baik sahaja untuk anda. Dan paling penting kami berdoakan semoga anda semua penonton TV3 sihat walafiat insya-Allah. Pada hari ini di Hello Doktor kami bawakan satu topik yang harusnya kita sama-sama ambil iktibar dan harus ikuti sepanjang perbincangan pada hari ini. Sebab lazimnya kalau dengar je perkataan kanser pastinya mengerikan kerana ramai dan umum tahu bahawa kanser ini antara penyakit yang boleh membawa maut. Dan biasanya kita bincangkan mengenai kanser yang melibatkan golongan yang lebih dewasa ataupun lebih berumur. Jarang sekali kita dengarkan kanser dalam kalangan kanak-kanak. Oleh itu, tidak harus kita tidak endah tentang simptom-simptom dalam kalangan kanak-kanak. Oleh itu, pada hari ini, kita akan bincangkan mengenai kanser dalam kalangan kanak-kanak. Pastinya, jika anda mempunyai apa-apa soalan, anda boleh hubungi kami di talian Hello Doktor 0377261603 dan ikuti juga kami di Facebook Hello Doktor TV3. InsyaAllah, kalau diberi masa dan juga ada soalan yang sesuai untuk ditanyakan, kita akan terus tanyakan kepada tetamu kita pada hari ini. Ikuti kami selama sejam bersama seorang tetamu yang akan membincangkan dari sudut perubatan dan juga tetamu-tetamu yang akan membincangkan dari sudut pengalaman mereka sendiri. Baik, sebelum kita teruskan dengan perbincangan pada hari ini, ayo kita saksikan dulu laporan khas yang disediakan ini. Statistik menunjukkan kanser ialah penyebab kematian kedua tertinggi di dunia selepas penyakit jantung. Analisis mendapati golongan lelaki lebih cenderung mengalami kanser kolorektal, diikuti kanser paru-paru dan kelenjar prostat. Manakala bagi golongan wanita, kanser payudara paling kerap berlaku, diikuti kanser kolorektal dan pangkal rahim. Sementara itu, kanser yang sering kali dikesan pada kanak-kanak berusia 0 hingga 14 tahun ialah leukemia dan kanser sistem saraf tunjang. Golongan remaja berusia 15 hingga 24 tahun pula lebih cenderung mengalami limfoma. Secara keseluruhan, kes kanser di Malaysia menunjukkan peningkatan. Kesedaran kanser perlu diperluaskan agar penyakit ini dapat dikesan pada peringkat awal dan meningkatkan peluang untuk sembuh. Itu dia laporan khas sebagai mukadimah ataupun permulaan topik perbincangan kita pada hari ini. Ingin juga kami di sini kongsikan pada 4 Februari merupakan Hari Kanser Sedunia dan esok 15 Februari merupakan Hari Kanser Kanak-kanak Sedunia. Dan ini sebagai memberi kesedaran kepada kita semua untuk mengawal dan mencegah kanser, juga memberi sokongan bukan sahaja kepada pesakit tetapi juga insan-insan yang menjaga mereka termasuklah keluarga. Baik, kita teruskan perbincangan pada hari ini. Ayuh kita mulakan dengan tetamu kita di studio. Kita bersama dengan Dr. Kogi Lavani Gunasegaran, iaitu pakar hemato-onkologi kanak-kanak dari Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur. Terima kasih doktor kerana bersama kami di Hello Doktor. Selamat petang dan terima kasih untuk menjemput saya. Terima kasih doktor. Umum memang tahu tentang kanser tetapi lazimnya memang kita bincangkan dalam kalangan orang dewasa. Tetapi hari ini kita lebih mendalamlah untuk kanak-kanak pula. Tetapi sebagai permulaan, boleh doktor kongsikan bersama penonton apa itu kanser sebenarnya? Ya, terima kasih untuk soalan tersebut. Selamat petang semua. So, bila kita nak bincang tentang kanser, kanser ialah sejenis ketumbuhan yang tidak mengikuti cara fisiologi badan. Jadi, sel-sel ini akan berkembang dengan pesat dan sel-sel ini mampu membawa masalah kepada badan sendiri. Terutamanya membawa masalah macam bengkak, ya. Dia boleh merebak kepada bahagian lain di badan dan juga kalau tak dirawat dan menjadi melarat boleh membawa maut. Dan sel-sel ini boleh terdapat di seluruh badan, daripada otak ke sumsum tulang, ke buah pinggang dan ke sel-sel mata, sel-sel tulang. Baik doktor, kalau kita lihat ini proses pembahagian sel kanser, boleh doktor beri pencerahan ataupun jelaskan lebih sedikit mengenai proses ini?
Ya, so kalau kita tengokkan gambar rajah, biasanya di dalam badan pembahagian sel adalah teratur dan sentiasa mengikut ganda dua. Berarti sebuah sel akan menjadi 2 dan 2 akan menjadi 4 dan 4 akan menjadi 16 dan seterusnya. Tetapi jika sel tersebut bertukar menjadi sel kanser, pada masa sekarang ni pertukaran sel itu kepada sel kanser masih lagi sedang dikaji. Baik. Ya, dalam lebih kurang 10% pertukaran ini adalah disebabkan oleh perubahan genetik dalam badan. Baik, ada kaitannya dengan genetik, doktor. Ya. So, bila perubahan ini berlaku, sel-sel ini akan menjadi di luar kawalan dan akan berkembang dengan sangat cepat dan boleh membawa masalah besar kepada badan. Oleh itu, sebab itulah kadang-kadang kalau lambat ambil tindakan, kadang-kadang bila berjumpa dengan doktor sudah kategori 4, kategori 3 kadang-kadang kan doktor. Baik, beberapa dekad yang lalu jarang kita dengar kanser dalam kalangan kanak-kanak. Tetapi kalau kita lihat kajian ataupun kenyataan dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, setiap tahun seluruh dunia 400,000 kira-kira kanak-kanak yang didiagnos dengan kanser. Bagaimana ini boleh terjadi, doktor? Kanser di kalangan kanak-kanak bukannya sesuatu yang baru. Memang penyakit ini sudah sedia ada. Hanya sekarang kita ada pendedahan dan lebih kesedarannya. Yes. Jadi bila rancangan seperti ini, Hello Doktor di TV3 memberi peluang kepada doktor-doktor untuk berbincang tentang kanser kanak-kanak. Kesedaran ini akan bertambah dan kita boleh mendapati informasi yang lebih. Baik. So, betul yang laporan WHO yang diberitahu tadi. Kalau kita tengokkan di Malaysia lebih kurang 700 hingga 750 pesakit baru yang menghidapi kanser saban tahun. Setiap tahun. Okey. Doktor, kalau kita lihat dalam kalangan dewasa, biasanya jenis-jenis kanser yang dihadapi iaitu kanser payudara kalau wanita, kanser usus kalau lelaki lazimnya. Kalau kanak-kanak pula, apa jenis-jenis kanser yang melibatkan kanak-kanak? Ya, kalau kita tengokkan jenis kanser di kalangan kanak-kanak adalah amat berbeza berbanding dengan dewasa. Kanser yang berlaku di kalangan dewasa jarang berlaku untuk kanak-kanak. Penyakit kanser yang paling utama ialah penyakit leukemia, iaitu sejenis kanser darah. Okay. Ini diikuti dengan kanser otak. Baik. Ya, kemudian kanser limfoma dan kanser mata dan kanser tulang. Itulah turutannya, itulah jenis-jenis kanser yang kaitannya dengan kanak-kanak. Baik, doktor, apa sebenarnya membezakan kanser dalam kalangan orang dewasa dan juga kanak-kanak? Ini adalah disebabkan oleh punca kanser. Kalau kita tengokkan di kalangan orang dewasa, kebanyakan kanser adalah disebabkan oleh cara hidup, tabiat, contohnya tabiat merokok, mengambil alkohol dengan berlebihan, jangkitan virus macam hepatitis B, ya, itu semua adalah antara punca-punca kanser di kalangan orang dewasa. Kalau kita tengokkan kanak-kanak masih lagi muda, mereka tak ada pendedahan kepada cara hidup. So, kanser di kalangan kanak-kanak adalah lebih kepada proses pembahagian sel di mana dia ada bermasalah di proses tersebut dan menyebabkan kanser terjadi. Baik. Kalau tadi doktor pun sudah jelaskan antara jenis-jenis kanser yang lebih berisiko kepada kanak-kanak antaranya kanser mata dan juga leukemia dan juga limfoma. Oleh itu selepas ini kita akan bincangkan dengan lebih mendalam tentang jenis-jenis kanser ini. Tapi sebelum itu kami ingin berehat seketika. Anda jangan ke mana. Kanser dalam kalangan kanak-kanak itu yang dibincangkan pada hari ini. Jika anda mempunyai apa-apa soalan, anda boleh terus hubungi kami di talian Hello Doktor 0377261603. Ikuti juga kami di Facebook Hello Doktor TV3. Masih bersama kita Dr. Kogi. Tadi doktor ada sebut tentang faktor genetik kalau kanser melibatkan kanak-kanak ini. Boleh doktor terangkan dengan lebih lanjut? Ya, kalau kita nak tengokkan penyakit kanser,
Sebagai contohnya kita ambil kanser mata ya. Penyakit kanser mata retinoblastoma. Penyakit yang ini adalah berlaku kepada kanak-kanak yang baru lahir sampai ke umur teenager. Ya, 10 tahun, 12 tahun. Seterusnya tak ada penyakit retinoblastoma di kalangan orang dewasa. Ya, dan kita sudah kenal pasti retinoblastoma ni adalah berkaitan dengan sejenis jin kita panggil RB gene. Ini adalah jin yang terdapat pada badan sendiri dan ini boleh menjadi keturunan. So biasanya kalau ada sesiapa pesakit yang ada penyakit retinoblastoma, kami akan syorkan kita buat ujian genetik untuk mengenal pasti jin ini. Kemudian kita akan cek keluarga mereka dan adik-beradik. Okey. Ya, ini adalah salah satu penyakit klasik yang ada berkaitan dengan genetik. Yes. Doktor, kalau kita lihat golongan dewasa, biasanya kalau kita sakit, kita pun lebih peka, kita lebih alert dan kita lebih diberi kesedaran. Tetapi kanak-kanak, mereka tak sedar mereka dalam kesakitan mungkin mengalami simptom-simptomnya. Bagaimana untuk ibu bapa tahu anak-anak mereka mempunyai simptom ataupun tanda-tanda awal kanser, doktor? Ya, betul apa yang Cik Hawa beritahu tadi ya. Kanak-kanak perlukan pengawasan daripada ibu bapa. Antara tanda-tanda yang perlu ditahu ya ialah kalau kita ambilkan penyakit leukemia, simptom awal yang kita perlu tahu ialah kanak-kanak tu akan menjadi pucat, demam. Demam ni demam berterusan, bukan demam untuk 2-3 hari ya. Untuk semua jenis kanser itu Ini tanda-tanda untuk awalnya? terutamanya untuk leukemia dan saya akan beritahu untuk penyakit kanser yang lain. Kalau leukemia limfoma, kanak-kanak tu boleh menjadi pucat ya. Demam yang berterusan berarti lebih daripada seminggu walaupun sudah jumpa doktor, sudah ambil antibiotik ya, demam tak hilang-hilang. Boleh dapat tanda-tanda bintik-bintik merah, tanda-tanda lebam atau pendarahan yang luar biasa daripada hidung, mulut ya. Atau sakit sendi-sendi, sengal-sengal, perutnya menjadi kembung ya, membesar. Kadang-kadang juga boleh kita dapati benjol-benjol pada celah ketiak, leher ya, itu adalah bengkak noda limfa. Oh, ya, itu yang dikatakan tanda-tandanya sama seperti tanda-tanda trauma tumpul yang dikatakan di beberapa artikel lah, tanda-tandanya kadang-kadang tidak begitu jelas, sama seperti lebam-lebam yang lain juga ya, doktor? Ya, kita kena lebih berhati-hati bila kita nampak lebam-lebam sebab lebam-lebam tu pun boleh disebabkan oleh penyakit darah. So ibu bapa perlu membawa kanak-kanak tersebut untuk berjumpa dengan doktor supaya ujian yang berlanjutan boleh dibuat. Baik, tadi kalau kita lihat di kaca TV ada juga tanda-tanda awal untuk kanser mata, antaranya yang dikatakan tadi hati-hati dengan warna putih di bahagian mata. Bagaimana itu, doktor? So tanda awal untuk kanser mata adalah bila kita ambil gambar, biasanya sekarang ramai yang suka mengambil gambar anak ya. Yeah. So pada masa sebelum kamera-kamera moden yang canggih, kita ada kamera yang boleh dapatkan red reflex. You know, you ambil gambar, you nampak refleks merah pada mata. Ya. Sekarang kita boleh suppress that ya. So bila kita ambil gambar, kita dapati anak mata mereka berbeza. Kiri dan kanan? Kiri dan kanan tak sama. So kalau ada perbezaan, ya, di sini kita menunjukkan putih, image dia putih. Ya. Kalau terdapat image putih, kita mesti membawa anak tersebut untuk berjumpa dengan doktor mata untuk mendapat pemeriksaan yang lebih lanjut. Supaya doktor mata tu boleh membuat pemeriksaan untuk nampak mata di dalam, iaitu retina, di mana kanser ini wujud. Dia tidak jadi pada kedua-dua belah mata, hanya satu sahaja lazimnya? Tidak, possible dua-dua mata pun boleh berlaku. Kalau tidak diberi rawatan ataupun segera berjumpa doktor, apa kemungkinan yang akan terjadi, doktor? So, untuk sebuah kanser, kalau kita tak dapat rawatan yang awal, memang risiko untuk kanser ni melarat
adalah tinggi dan bila kanser ni melarat, susah kita nak rawat dan susah untuk disembuhkan. Baik. Jadi memang di sini disarankan supaya ibu bapa boleh membawa kanak-kanak tersebut untuk mendapat pemeriksaan awal di klinik yang terdekat. Okey, baik doktor. Dan kalau mereka pada usia kanak-kanak sembuhnya awal, survive-nya awal, ada kemungkinan tak untuk apabila mereka dewasa nanti untuk jadi kembali, untuk dijangkiti kembali? Ya, ini kita katakan relapse. So kalau kita lihatkan kanser, bila kita bagi rawatan, kita akan sembuhkan kanser. So perkataan sembuh ni di dalam rawatan kanser kita panggil remission. Kenapa kita beritahu remission? Because risiko untuk kanser datang balik iaitu relapse sentiasa ada untuk kanser. Tetapi kita dapati kalau tempoh pesakit tersebut bebas daripada kanser, lebih lama dia bebas daripada kanser, risiko untuk kanser ni relapse adalah lebih rendah. Baik. Doktor, kalau kita lihat kalau kanser payudara, kanser usus misalnya lebih kepada gaya hidup dan juga umur-umur yang tertentu. Kanser dalam kalangan kanak-kanak ni jenis-jenisnya dan kategori-kategori umurnya ada kaitannya tak doktor? Ya, kalau kita tengokkan kanser macam kanser leukemia, umur yang lazim kita tengok ialah lebih kurang 1 hingga 10 tahun. Dan kemudian seterusnya dia akan berkurangan dan menjadi dan dia akan pergi ke dewasa. So umur dewasa juga ada penyakit leukemia ni, tetapi insidennya lebih rendah. Baik, maksudnya kalau leukemia ni lazimnya kepada kanak-kanak, golongan dewasa jarang. Ya. Baik doktor, kalau tanda-tanda awal leukemia selain daripada demam, apa lagi antara simptom-simptomnya doktor? Antara simptomnya ialah demam berpanjangan, pucat, sakit-sakit sendi dan kanak-kanak tersebut tidak mahu menjalan, ya. Bengkak-bengkak, benjolan pada... Susah nak berjalan, doktor? Ya, sebab sakit sendi, sakit kaki, dia tak nak jalan. Baik. Ya. Kadang-kadang sendi-sendi tangan pun akan menjadi bengkak dan susah dia nak menggunakan tangan tersebut. Dari segi selera makan seperti biasa ataupun ada bezanya? Ya, selera makan jadi kanak-kanak tersebut akan menjadi boleh menjadi lemah, kita kata merengek, ya, tak aktif, dia nak baring sahaja, lemah, ya, lesu. Bukan sahaja dari fizikal, ya, dari segi emosi juga berbeza, doktor. Ya. Baik, kita juga ada seorang tetamu pada hari ini yang akan berkongsikan pengalaman beliau, iaitu Puan Nur Yuzliana Muhammad Yusof. Hello, Puan Nana. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami, Puan Nana. Baik, doktor, difahamkan anak puan bernama Amil Adwa berumur 5 tahun telah mengidap kanser pada 10 Julai, didiagnos kanser pada 10 Julai 2020. Boleh puan kongsikan tak pengalaman Puan Nana dan juga apa yang bermain di fikiran waktu tu? Okey, Assalamualaikum. Saya Amil Adwa. Tahun ni 5 tahun. Tahun lepas. Hai. Aku dah lupa. Di sini. Okay. Masa sebelum diagnose tu, sebelum betul-betul diagnose, dalam 2 bulan lah. Bulan 5 sebenarnya dia first sakit. Simptom dia sakit kaki. Bangun tidur dia tak nak, dia tak boleh berjalan. Dia kata dia sakit. Kami pun pelik kan, tapi just kami biarkan sehari mungkin rem bangun tidur ke. Tapi masih tak reda hari kedua. Dan hari ketiga kami bawa ke emergency di hospital. Buat rawatan X-ray. Ambil darah, tapi result semua okey masa tu. Doktor hanya katakan kemungkinan dia ada masa growing pains untuk kanak-kanak membesar. Tapi benda ni berlarutan sehingga yang kali ketiga kami bawa sekali lagi hospital yang sama. Lama juga kami tunggu result buat detail punya X-ray dan baru dapat nampak kelihatan dia seperti tumpukan putih di tulang kaki. Baik, Puan Nana, berapa lama sebenarnya lepas jumpa doktor buat kali pertama, jumpa pula buat kali kedua? Berapa lama Puan mengambil masa untuk berjumpa dengan doktor? Bulan yang first symptom bulan 5, masa tu PKP kan, so kita tak ada pergi mana pun. Dan kali kedua kami pergi klinik biasa sebab kami dah pergi yang hospital kali pertama.
kata result okey, so kami rasa dia demam dan mungkin dia nak membesar. Tapi dia still berlarutan, nampaklah perubahan badan dah susut. Muka pun baru perasan pucat sebab tak jumpa ramai orang. Bila dia berjumpa orang akan tegur macam kurus dan nampak pucat. So kali ketiga tu macam jadi lagi tu kami bawa sekali lagi lah sebab kita risau kan sebab benda ni berpanjangan. So lah. Baik, awal-awalnya tanda-tandanya tidak mahu berjalan. Adakah tanda-tandanya semakin kritikal ataupun sama sahaja? Ya macam ni kalau dia sakit, dia akan sakit dalam masa seminggu lah. Seminggu lebih macam tu dia tak boleh berjalan. Dia akan menginsut. Tapi kita tak nampak dekat kaki dia, kalau ikut pandangan mata saya, tak ada perubahan, tak ada tanda lebam. Tak ada macam kelihatan bengkak. Tapi dia memang tak boleh jalan. Dia akan menangis kalau saya suruh luruskan sebab kita ingatkan dia budak-budak. Mungkin dia nak attention ke apa ke. Tapi memang dia tak boleh bengkok. Kalau kita bengkokkan kaki dia akan menangis lah. Tapi lepas tu dia akan boleh berjalan, cuma dia tak aktif. Ya. Memang dia anak yang sangat aktif, paling aktif sekali. Adakah Amil anak sulung? Anak kedua. Anak kedua. Daripada berapa beradik, Puan? Dua je. Dua. Baik, bagaimana perasaan Puan ketika itu dan bagaimana Puan mengharunginya sampai sekarang? Tipulah kalau kata gembira dengan berita macam tu kan. Mula-mula tu macam memang terkejut, sangat sedih sebab kecil lagi, masa tu umur dia 4 tahun, tak pernah terlintas akan benda ni akan jadi kat kita. So kita rasa macam satu penyakit yang sangat bahaya, kritikal, yang semacam susah nak sembuh. Tapi bila doktor terangkan yang sebenarnya leukemia common untuk kanak-kanak. Kita rasa dia rare tapi dia common untuk kanak-kanak. Dan dia bagi tahu risiko bila untuk A2 dia acute lymphoblastic leukemia, standard risk. So dia bagi percentage dalam kalau untuk A2 standard risk tu maksudnya percentage dia untuk sembuh tinggilah. So kami rasa sedikit lega walaupun sebenarnya masih lagi risau lah. Ya. Bagaimana Puan fahamkan Amil A2 tentang apa yang dialaminya tu? Susah juga nak fahamkan sebab dia budak-budak kan. Bila kita terangkan tapi dia still macam okey, dia tahu dia sakit tapi dia tak tahu kanser tu apa. Itulah kita bagi tahulah. Tak tahu dia kadang macam in denial sikit, dia tak sakit, dia dah boleh jalan tu. Kita dia Ya. Bagaimana pula dengan rawatan-rawatannya, Puan? So far untuk A2 kita doktor buat rawatan untuk kemoterapi lah. Baik, dah berapa lama menjalani rawatan kemoterapi? Bulan ni dah 7 bulan. Baik, doktor. Boleh doktor terangkan mengenai penyakit leukemia yang dihadapi oleh Amil A2 ni? Ya, so kalau kita tengok kan penyakit leukemia ialah penyakit yang paling common di kalangan kanak-kanak. So kalau kita ambilkan penyakit leukemia ni ya, penyakit leukemia telah gone through masa yang panjang dan rawatan dia sudah kita kata improve. Rawatan dia telah menambah baik kan. Ini semua adalah daripada kajian-kajian yang dibuat dan kita kata new finding dalam research kanser ya. So setiap hari memang kanser di kalangan kanak-kanak ni research yang dibuat itu menunjukkan keputusan-keputusan yang baru dan keputusan-keputusan ini telah diimplement untuk rawatan kanser kanak-kanak. Kalau kita ambilkan kanser standard risk untuk leukemia ya. Daripada peratusan yang sangat rendah ya, iaitu lebih kurang daripada 50% di tahun 60-an, peratusan untuk sembuh telah meningkat dan pada masa sekarang ni dia adalah lebih kurang dalam 95%. Baik. So salah satu achievement yang sangat memuaskan. Ya.
Pastinya dengan perkembangan teknologi, dengan pelbagai kajian yang telah dilakukan oleh pihak tertentu, lebih baik teknologi dan juga rawatannya, ya doktor? Ya, kalau kita tengokkan di kalangan kanak-kanak ini ya yang berumur di macam sakit tadi mereka takkan ingat bila mereka dah dewasa, mereka takkan ingat yang mereka telah melalui rawatan kemoterapi yang intensif yang menyebabkan mereka dimasukkan dalam ward untuk berpanjangan, hilang rambut, mereka takkan ingat. Sebab kami masih lagi membuat rawatan susulan untuk pesakit-pesakit kami di klinik. Jadi ada pesakit kami yang sudah bekerja, kembali seperti belajar, biasa. Belajar di universiti. Ada yang jadi nurse, ada yang belajar untuk jadi doktor, Okey. So mereka semua bila kita tanyakan, kalau umur mereka kurang daripada 7 tahun, mereka takkan ingat apa yang berlaku masa rawatan tersebut. Baik. So ini sesuatu yang unik untuk kanak-kanak. Okey, kalau Puan Nana sendiri bagaimana Amil Adwa selepas menjalani kemoterapi? Bagaimana keadaan Amil Adwa sekarang? So far, Alhamdulillah, result dia hasil daripada kemoterapi, sel blast dah negatif. Alhamdulillah. Dan sekarang doktor dah bagi dia macam low dose chemo. Dan sekarang tengah dalam proses interim. Dan tinggal lagi saya rasa sampai bulan 4 sebelum masuk fasa maintenance lah. Maintenance tu maksudnya dia kurang chemo dan dia makan ubat. Tak silap saya lagi. Itu belum lagi lah dia, doktor hanya akan terangkan bila dah nak masuk ke proses tu lah. Baik, kita doakan semoga adik Amil Adwa semakin hari semakin sembuh, insya-Allah. Dan kalau kita lihat Puan Nur Yuzliana Muhammad Yusof pun cukup positif, sama-sama kita ambil semangat itu ya Puan Nana. Terima kasih kerana bersama kami di Hello Doktor. Kirim salam kepada Amil Adwa, comel dia. Assalamualaikum. Baik, sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita ya doktor, ayuh kita saksikan dulu laporan ini mengenai leukemia. Saksikan. Leukemia ialah sejenis kanser darah yang bermula dari sumsum tulang. Ia merupakan kanser yang paling kerap berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Fungsi sumsum tulang ialah untuk menghasilkan darah. Sel-sel leukemia merupakan sel kanser yang luar biasa dan berupaya membiak dengan cepat serta hidup lebih lama. Oleh sebab itu, sel-sel leukemia mampu menghapuskan fungsi sumsum tulang dan menghalang penghasilan sel darah yang normal. Terdapat dua jenis leukemia yang utama iaitu acute leukemia dan chronic leukemia. Acute leukemia ialah sel kanser yang kurang matang dan membiak dengan pantas. Manakala chronic leukemia pula daripada sel kanser yang matang dan membiak dengan perlahan. Jika tidak dirawat, pendarahan yang serius boleh berlaku seperti pendarahan dalam otak atau jangkitan yang serius seperti jangkitan bakteria dan kulat. Dalam setengah kes, leukemia mungkin membawa maut dalam masa yang singkat. Kembali lagi bersama kami di Hello Doktor. Kalau kita lihat trivia sebentar tadi, pada 2018 kanser merupakan antara penyebab kematian yang utama. Masih bersama kita Dr. Kogi. Dr. Kogi, kalau kita lihat trivia sebentar tadi kan pada tahun 2018 antara penyebab kematian utama. Boleh Doktor ulaskan sedikit? Ya, so kalau kita ambil kanser, memang penyakit ini risiko untuk maut adalah tinggi. Kenapa saya beritahu begitu? Bila kita tengokkan kanser tersebut, penyakit kanser boleh melarat dan boleh membawa maut. Kalau kita tengokkan rawatan kanser pun intensif. Dia memerlukan rawatan kemoterapi, kadang-kadang memerlukan pembedahan, semua dan juga rawatan radioterapi. So kadang-kadang komplikasi daripada rawatan tersebut pun boleh membawa masalah besar.
Baik. So bila kita berbincang tentang rawatan untuk penyakit kanser, kita memerlukan kepakaran yang tinggi dan juga memerlukan bantuan daripada pelbagai disiplin, iaitu kita beritahu multidisciplinary management. Baik. Sebelum kita lebih mendalam mengenai rawatan-rawatannya, doktor, kita akan bersama seorang tetamu yang akan berkongsikan pengalaman beliau dan juga tentang penyakit yang dialami oleh arwah anak beliau. Bersama kita ialah Linda Rafa di talian. Hello Linda. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami. Linda, boleh kongsikan tak pengalaman apabila pada saat memang disahkan, didiagnos dengan kanser dan penerimaan Linda ketika itu? Okay, to be honest, memang Mama seorang anak yang sihat, yang tak pernah admitted pun masa dia kecil, daripada baby sampailah umur dia 11 tahun tu adalah pertama kali yang dia tiba-tiba rasa sakit dalam perut. So bila dia sakit dalam perut tu menyebabkan Linda macam tak panik lah sebab rasa macam mungkin penyakit biasa, angin, dan doktor pun cakap masa tu memang ada masalah pembuangan air besar apa semua, jadi dia bagi ubat angin semua dan Mama pun makan ubat dalam masa seminggu 2 minggu, tapi still penyakit tu continue sakit perut dia tu. Jadi bila dah continue agak lama, sebulan macam tu, Linda bawa ke hospital untuk buat MRI dan untuk pendekkan cerita, memang masa buat MRI tu nampak ada satu ketumbuhan di luar usus sebanyak 1 kg berat dia. Ya. Pada tahun bila tu Linda? Ya. Pada tahun bila tu? Pada tahun 2014. 2014. Masa tu dalam bulan Januari. Januari tu dah start sakit lah. And then masuk Februari, March dia dah pergi ke hospital untuk buang ketumbuhan tu di HUKM dan ketumbuhan tu dikeluarkan dan selepas dikeluarkan usus Mama terpaksa diletakkan di luar. Jadi itu adalah salah satu perkara yang memang Linda tak boleh nak terima lah sebab daripada sihat tiba-tiba Mama ada usus dan stoma bag di luar dan doktor kata Mama mengidap penyakit limfoma stage 4. Of course lah sebagai seorang ibu kita mesti rasa macam very down. Masa tu lah Linda memang orang kata tak ada arah tuju, memang lost everything. Linda lost semua masa tu. Arwah Mama pula bagaimana ketika itu penerimaan arwah Mama? Okey, Mama dia seorang anak yang ceria, yang happy. Okey, tapi bila dia dapat tahu dia kena kanser, dia sendiri pergi ke toilet, menangis, ketuk-ketuk kepala, cakap, "Kenapa Mama? Kenapa Allah pilih Mama? Kenapa Mama yang kena kanser, Mama?" Dia cakap macam tu. Jadi Linda sebagai seorang ibu, Linda bagi kata-kata semangat yang cakap, Mama adalah special. Allah pilih Mama sebab Allah sayang Mama. Mama jangan persoalkan benda ni. Tapi Linda pun tak kuat. Tapi Linda cuba bagi kata-kata semangat supaya Mama tu positif. Tapi dia keep crying lah, nangis apa semua. Dia tengok diri dia and then dia dah kurang bercakap. Dia dah macam lost juga. Rasa macam diri dia, kenapa dia dipersoalkan. Ya. Bagaimana Linda sendiri sentiasa beri semangat dan bagaimana Puan Linda pastikan Mama kembali semangat untuk mengharungi rawatan-rawatannya? It's not that easy. Memang tak senang sebab hari-hari Linda dengan dia. Linda yang nampak macam mana keadaan dia pegang stoma bag and then Linda sendiri yang tukar stoma bag tu. Nampak usus dia dan perkara-perkara yang tak pernah Linda buat semenjak Linda hidup sebagai seorang artis, tak pernah tengok pun stoma bag, tak pernah tengok pun usus. Jadi benda-benda semua bukan untuk Mama je, satu perkara yang baru. Untuk Linda juga adalah satu perkara yang sangat berat dan memang sukar nak terima. Tapi kita sebagai seorang Islam, kita kena redha lah. Maksudnya kita kena tahu ini adalah dugaan daripada Allah. Linda cuba bagi kata-kata semangat. Apa yang Linda boleh cakap kat Mama, Mama nak apa? Mama nak makan apa? Mama nak hadiah apa? Itu je yang boleh Linda cakap. Sebab benda lain dah tak ada apa dah tak ada makna untuk dia. Jadi Linda cuma janji dengan dia yang stoma bag tu akan masuk balik dalam perut dia. Usus dia tu akan masuk balik sebelum raya. Sebenarnya doktor dah bagi tahu dah memang benda ni kalau Mama hidup pun mungkin 3-4 tahun lah stoma bag tu. Ya. Yang paling penting kan Linda sebenarnya sistem sokongan dan juga doa dan kata-kata semangat kepada mereka ya Linda.
Ya, betul. Itu adalah sangat penting sebab bagi Linda bila anak kita sakit, keadaan sekeliling tu yang memainkan peranan yang penting. Suami, keluarga, adik-beradik, itu adalah salah satu kata support system yang paling penting sekali. Sebab masa tu memang kita dah lost, kita tak tahu apa yang kita nak buat. Macam Linda pun pergi ke HUKM dengan pakai slipper Jepun, dengan muka tak make up semua, memang hari-hari Linda hidup macam orang biasa. Linda tak rasa pun orang kenal Linda. Linda jalan macam biasa je. So Linda fikir, I kena cepat ni tengok momen, takut momen dah tak ada hari ni. Setiap hari Linda rasa hari terakhir momen, setiap hari. Dan sampailah ke hari terakhir momen tu, memang Linda dapat rasa yang momen akan pergi. Jadi Linda punya jalan, punya laju daripada pintu nak masuk HUKM sampailah ke ward ICU tu, punyalah laju dengan jalan macam nak terbang rasa. Ya. Kita masih lagi mahu berbual dengan Linda, tetapi sebelum tu ya doktor, kita ada soalan daripada rakan selebriti kita mengenai topik pada hari ini. Okay. Pada kanser. Terima kasih. Baik doktor, kita tak dapat dengar apa yang ditanyakan itu. Tapi kita teruskan bersama Linda dahulu. Boleh Linda kongsikan selepas didiagnose, apa antara rawatan-rawatan yang dilalui oleh arwah Memen? Okey, selepas didiagnose cancer stage 4, doktor sarankan untuk Linda buatkan kemoterapi secepat mungkin. Tetapi oleh kerana banyak nasihat-nasihat lain, cakap hold dulu, Linda hold sekejap dalam masa sebulan untuk bagi alternatif lain, iaitu Linda bagi makan apricot, ubat apricot daripada seorang profesor, doktor juga, dan harga ubat tu RM28,000. Jadi Linda terpaksa sediakan duit untuk beli ubat tu saja. Jadi sepanjang sebulan yang Memen di rumah, Linda bagi Memen makan apricot tu lah untuk dia, dengan harapan kanser tu akan stop daripada merebak. Tapi kuasa Allah tu lebih, kata Allah lebih berkuasa lah. Jadi Memen selepas makan ubat tu habis je, hari terakhir ubat tu, kanser tu keluar balik. Tapi dia bukan keluar di perut, dia keluar di kelenjar, di leher dan di dada dia. Merebak di tempat lain pula ya Linda? Yes, dia kelenjar, dia keluar macam satu ketumbuhan di dada. Kita boleh nampak dia bonjol di dada dan juga di leher. Jadi masa tu Linda dah menangis dah. Linda dah menangis. Linda terus pergi ke HUKM balik. Linda terus cakap dengan doktor yang rawat Memen, cakap, doktor saya minta maaf saya terlambat hantar untuk kemo. Saya nak Memen kemo untuk first lah. And then doktor kata, depan Memen doktor cakap, you are too late, dia kata. So saya cuba je. Saya cuba dan saya harap awak pun berdoa. Masa tu Linda dah memang dah orang kata nak pengsan dah. Even Memen pun dah tak ada senyuman dah kat dia. Doktor cakap macam tu pun dia buat tak tahu je, macam dah tak ada semangat dah macam tu. And then lepas dia kena kemo pertama, hidung dia berdarah, telinga dia berdarah dan buah pinggang dia rosak, badan dia jadi bloated, kembang dan dia kena buat dialisis dan nak masuk kemo kedua tak sempat dan masa tu memang dah meninggal. Ya. Sebagai seorang ibu juga kan, saya pun dekat sini sebab juga mendengarnya. Pasti Linda pun rindu dengan arwah Memen. Dan bagaimana Linda mencari inspirasi untuk menulis novel yang bertajuk Menunggumu di Pintu Syurga? Okey, sebenarnya Hawa, ini adalah buku Memen yang kedua dan ini adalah buku yang pertama. Dia dah sold out 150,000 unit. Ida tak minta pun untuk orang beli ataupun memaksa orang untuk membaca, tapi ini adalah salah satu orang kata inspirasi dari diri Linda, semangat untuk Linda nak share dengan orang kat luar sana. That's why Linda keluarkan yang nombor 2 ni, Menunggumu di Pintu Syurga 2. Baru seminggu je launching, 11 hari bulan 2 birthday Linda. Benda ni pun, novel ni pun siap. Tak sangka date hari jadi Linda. Jadi first print dah sold out 10,000 unit, alhamdulillah.
Dan Linda cerita semua pengalaman Linda dalam ni, macam mana daripada seorang artis, Linda boleh bertukar menjadi seorang nurse di rumah untuk tukar stoma bag moment. Bukan senang nak gunting stoma bag tu, hanya doktor je yang tahu cara-cara nak potong stoma bag, nak letak dekat usus dia. Dan banyak mimpi-mimpi yang Linda dapat selepas mama meninggal, Linda masuk ke dalam ni, dan juga doa-doa yang Linda amalkan untuk Linda kongsi dengan orang kat luar sana. Sekurang-kurangnya Linda dapat mengurangkan rasa kesakitan dalam diri Linda bila Linda dapat tahu orang lain tahu apa yang Linda rasa. So macam Linda nak sharing dengan orang lain, so Linda rasa macam lega. Dan orang dah baca. Contoh macam Hawa baca, Linda dah dapat rasa macam, oh ya Allah, syukur alhamdulillah dah ada seseorang yang dengar rintihan Linda, kesedihan, apa yang Linda harungi, macam tu. Terima kasih banyak Linda. Bukan sekadar berkongsi pengalaman, juga memberi nasihat kepada pembaca. Ya. Linda, selamat maju jaya diucapkan dan happy belated birthday. Selamat hari jadi baru saja ya, 11 Februari. Ya, sepadan 2. Harap kita dapat jumpa lagi insya-Allah. Jaga diri Linda. Terima kasih atas perkongsian. Assalamualaikum. Baik, kami di Hello Doktor ingin berehat seketika, kembali selepas ini. Kembali lagi bersama kami di Hello Doktor. Kalau tadi kita sudah diberi pengenalan mengenai kanser, tentang faktor-faktor dan juga simptom-simptom dia, kali ini kita mahu tahu tentang kaedah rawatannya. Doktor, pasti ramai juga yang tertanya-tanya, adakah kanser ini boleh sembuh tanpa kemoterapi, Doktor? Ya, so kalau kita tengokkan rawatan untuk kanser, rawatan untuk kanser kanak-kanak, kita ada 3 kaedah. Ya. Yang pertama ialah rawatan kemoterapi, yang kedua ialah pembedahan, yang ketiga ialah rawatan radioterapi. Gabungan ketiga-tiga kaedah pun boleh disyorkan. Ya. Kanser yang berlainan memerlukan approach yang berlainan. Tetapi yang mencabar untuk rawatan kanser kanak-kanak ialah apabila seorang kanak-kanak disahkan menghidapi penyakit kanser, satu keluarga akan mengharungi masalah ini. Sebab ini bukan sahaja melibatkan kanak-kanak tersebut, tetapi macam yang Cik Linda beritahu tadi, ya, seluruh keluarga, ibu bapa, adik-beradik, kawan-kawan. Disebabkan rawatan ini, kanak-kanak tersebut tidak boleh pergi ke sekolah. Ya. Dan juga kanak-kanak ini akan memerlukan rawatan intensif, memerlukan prolonged stay di hospital. So, dia akan miss on aktiviti-aktiviti sosial yang lain. So, ini akan juga. Ya, pembelajaran, aktiviti keramaian, kawan-kawan dia. So, ini akan menyebabkan keseluruhan sistem keluarga akan terjejas. Ya, bukan rawatan fizikal saja, ya, Doktor, juga emosi. Ya, jadi bila kita bincang tentang rawatan untuk kanser kanak-kanak, bukan sahaja dia melibatkan 3 kaedah yang saya mention tadi, dia juga melibatkan sokongan dari segi emosi. Jadi kita juga ada pakar-pakar dari unit counselling, ya, daripada play therapist untuk membantu rawatan kanak-kanak tersebut. Role yang paling besar juga dimainkan oleh NGO-NGO. Kita ada ramai bekas-bekas pesakit, ibu bapa, keluarga, ya. Mereka menjadi ahli kepada Persatuan Kanser Kanak-kanak dan mereka memberi sokongan yang sangat penting dan kritikal pada masa-masa pesakit tersebut melalui rawatan kemoterapi. Ya. Baik. Masa yang paling penting ialah masa awal disahkan penyakit kanser, di mana macam yang diberitahu tadi, ya, daripada tak tahu apa kanser atau masih lagi tertanya boleh ke kanak-kanak dapat kanser, ya, daripada stage itu kepada stage penerimaan anak saya ada kanser, kemudian kepada rawatan kanser,
penjagaan macam alat yang dimasukkan ke badan kanak-kanak tersebut. Contohnya seperti central venous line atau chemopod atau macam yang ada stoma, ya. Semua itu memerlukan penjagaan dan ibu atau ayah akan diajar untuk menjaga alat-alat tersebut di rumah. Baik. Jadi menjadi seorang nurse. Ya, itu yang dikongsikan Linda tadi ya, dari kejayaan sebagai seorang pelakon, kemudian sebagai seorang nurse di rumah. Baik doktor, secara ringkasnya pasti ramai juga yang tertanya-tanya, adakah kanser ini boleh diubati ataupun sekadar kita kawal sahaja? Kalau kita melihatkan kanser di kalangan kanak-kanak, rawatan kami memang bertujuan untuk menyembuhkan kesemua kanak-kanak yang menghidapi penyakit kanser. Boleh sembuh, doktor? Itu yang tujuan rawatan kami. Baik. Akan tetapi, rawatan ini kadang-kadang tak boleh membantu untuk menyelamatkan nyawa disebabkan beberapa faktor. Ya. Satu ialah penyakit tersebut. Baik. Kanser ada jenis kanser yang agresif. Jenis kanser yang agresif, walaupun kita beri kemo atau memberi radioterapi atau pembedahan, kanser ni tak boleh disembuhkan. Ya, dia akan berulang dan tidak hilang. Baik, maaf doktor, masa mencemburui kita. Tapi sebelum itu, doktor pun dah banyak jelaskan tentang jenis-jenis kanser, kesan-kesan juga mengenai rawatannya. Tapi doktor boleh juga kongsikan kepada penonton, beri nasihat kepada mereka bahawa tidak semua kanser menjurus kepada kematian. Ini kita boleh sama-sama cegah dan juga kawal. Ya, betul. So kita perlukan beberapa kita kata points ya. Yang pertama ialah kalau kita boleh sahkan penyakit kanser awal, ya, dan kedua mendapatkan rawatan awal, iaitu rawatan yang disyorkan oleh doktor. Kalau boleh mendapatkan rawatan di pusat-pusat yang menyediakan rawatan ini, sebab macam yang saya beritahu tadi, kepakaran yang tinggi diperlukan dan ini melibatkan multidisciplinary management, ya. Betul. Ya. Antara yang perlu dilakukan bukan sahaja penjagaan dari sudut rawatan, tetapi juga dari sistem sokongan, dari penjagaan emosi dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak doktor kerana bersama kami. Pastinya penonton Hello Doktor pun diberi pencerahan dengan penjelasan dengan lebih lanjut mengenai kanser dalam kalangan kanak-kanak. Kepada anda juga, terima kasih kerana setia bersama kami selama sejam di Hello Doktor. Apapun ingin juga kami memberi pesanan kepada anda, jaga diri, jaga kesihatan anda. Hello Doktor akan kembali lagi pada minggu hadapan pada jam 5.30 petang hari Ahad. Terima kasih. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Assalamualaikum.